Siapa di sini percaya bahawa Malaysia merupakan negara yang maju dan harmoni? Maju. Siapa di sini yang bangga jadi rakyat Malaysia? Anda telah berjaya membuktikan bahawa Malaysia ini kita punya. At the end of the day, it just made me realize that we are very patriotic and we unite as one. I think sebab because I was standing, there were next to me, it was like from different races. There was Chinese next to me, Indian next to me, I am Malay, and we're together, one song, nyanyi sama-sama. Perasaan patriotik semakin berkobar-kobar. Dengan Cina, India, Melayu sekali together. Semua tak sombong. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Bulan 3 akan membentangkan tajuk Malaysia Prihatin, Pengukuhan Kedaulatan Negara, Tanggungjawab Bersama. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang lelaki dan juga 4 orang perempuan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Najwa Hani binti Muhammad Amin. Saya akan membentangkan pembentangan tentang pendahuluan iaitu pengenalan latar belakang kajian, permasalahan kajian. Untuk pengetahuan saudara dan saudari sekalian, Malaysia ialah sebuah negara yang berbilang kaum yang dapat hidup secara aman dan harmoni. Negara ini kaya dengan budaya dan adat resam serta kaum dan bangsa yang pelbagai. Kepelbagaian masyarakat ini adalah satu nikmat daripada Tuhan dan satu keistimewaan yang tidak ada pada negara lain. Demi menjamin keamanan negara, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah bahawa kedaulatan negara bergantung pada warganya yang bersatu. Justeru, setiap lapisan masyarakat perlulah berganding bahu bagai awar dengan tebing untuk mengekalkan kedaulatan negara yang telah dikecapi sekarang. Kedaulatan ditafsirkan oleh ahli falsafah pertama iaitu John Borden bahawa kedaulatan adalah kuasa tertinggi yang terdapat dalam sesuatu kesatuan negara iaitu kuasa tertinggi ke atas warga negara dan rakyat wilayah itu. Kuasa tertinggi menurut beliau dimiliki oleh golongan raja atau pemerintah yang memiliki kuasa daulat atau mutlak. Kumpulan atau individu tidak boleh mempersoal atau membangkang kuasa tertinggi ini kerana hak untuk kebebasan atau hak sebagai rakyat akan ditetapkan. John Locke menyatakan bahawa kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. Menurut beliau, perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah dan pemerintah mengembalikan hak dan kewajipan asasi kepada rakyat melalui peraturan perundangan. Kedaulatan ialah kuasa tertinggi dalam suatu wilayah. Bagi negara Malaysia, kedaulatan undang-undang adalah falsafah negara yang disenaraikan di nombor keempat dalam rukun negara. Ia bermaksud kerajaan mahupun rakyat tanpa mengira pangkat dan darjat adalah sama dan terikat di sisi undang-undang. Dari segi tanggungjawab, kerajaan, badan kehakiman perlu ditadbir urus secara cekap dan adil tanpa unsur kait mengawalnya. Rakyat pula perlu mengikut undang-undang termeterai supaya keharmonian negara terpelihara.
Seterusnya ialah latar belakang kajian. Kedaulatan merupakan terjemahan dari kata sovereignty bahasa Inggeris atau sovereignty bahasa Perancis atau souverainesse bahasa Itali. John Bodin menganggap kedaulatan sebagai atribut negara sebagai ciri khusus dari negara. Menurutnya, kedaulatan merupakan hal pokok dari kesatuan politik yang disebut negara. Menurut Mushtar Kusumaja, kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki dari suatu negara di mana negara tersebut berdaulat dengan batas-batasnya, iaitu ruang berlakunya kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas-batas wilayah negara itu. Di luar wilayahnya, negara tersebut tidak lagi memiliki kekuasaan demikian. Kedaulatan tidak dipandang sebagai sesuatu yang bulat atau dan utuh, melainkan dalam batas-batas tertentu tunduk pada pembatasan-pembatasan yang berupa hukum internasional. Dengan demikian, suatu negara yang berdaulat tetap saja tunduk pada hukum internasional serta tidak boleh melanggar atau merugikan kedaulatan negara lain. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang permasalahan kajian. Kebanyakan rakyat Malaysia alpa tentang kedaulatan negara kita. Hal ini demikian kerana mereka kurang kefahaman tentang kedaulatan yang menyebabkan ramai rakyat Malaysia yang ingkar akan undang-undang negara lalu menjejaskan keamanan negara ini. Kurang keperhatian terhadap isu kedaulatan negara dalam kalangan masyarakat merupakan permasalahan yang berlaku dalam negara ini. Selain itu, punca berlakunya permasalahan ini adalah kerana kurang didikan tentang sejarah negara menyebabkan mereka lupa akan pengorbanan yang dilakukan oleh generasi terdahulu yang mampu menjadikan negara Malaysia sebagai negara yang maju. Selain itu, tambahan pula, perbezaan ideologi kaum dan parti politik dalam sesebuah negara menjadi halangan kemakmuran dan keharmonian masyarakat adalah masalah yang berlaku dalam mengukuhkan kedaulatan negara. Terdapat pelbagai krisis berbentuk penindasan dari segi ekonomi, politik dan sosial dan juga isu berkaitan pencabulan hak kemanusiaan. Penghayatan tentang nilai cinta akan negara hanya sekadar luahan hati juga merupakan permasalahan dalam mengukuhkan kedaulatan negara. Itu sahaja daripada saya dan saya akan berikan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Najah binti Rahimi. Nombor matrik saya CF210011. Jadi saya akan menerangkan mengenai persoalan, objektif dan juga skop kajian kami. Di mana persoalan kajian kami terdapat 3 persoalan yang dibincangkan dalam kajian ini. Yang pertama adalah apakah kepentingan pengukuhan kedaulatan negara terhadap Malaysia. Yang kedua adalah bagaimanakah masyarakat dan kerajaan memainkan peranan masing-masing. Yang ketiga adalah apakah kesan pengukuhan kedaulatan negara Malaysia dalam usaha membentukkan negara bangsa. Seterusnya, objektif kajian kami ini dibuat bertujuan bagi mencapai objektif yang telah disasarkan. Ia dilaksanakan bagi merealisasi 3 objektif tersebut. Yang pertama adalah mengenal pasti kepentingan pengukuhan kedaulatan negara dan dalam membentuk keharmonian sejagat. Yang kedua adalah mengenal pasti peranan masyarakat dan kerajaan dalam usaha mengukuhkan kedaulatan. Yang ketiga adalah sejauh manakah kesan yang akan dibuat oleh dalam membentuk negara bangsa Malaysia. Seterusnya, skop kajian kami menjerumus kepada masyarakat Malaysia, kedaulatan negara, faktor-faktor dan juga kesan pengukuhan kedaulatan negara adalah tanggungjawab bersama. Jadi skop utama kami adalah mengenal pasti kepentingan pengukuhan kedaulatan negara dalam membentuk keharmonian sejagat. Bagi responden sasaran kami memerlukan 150 orang responden yang terdiri daripada masyarakat Malaysia. Dan seterusnya, kaedah yang kami menggunakan adalah kualitatif, di mana kami akan mengedarkan borang soal selidik menggunakan aplikasi Google Form bagi memudahkan kami untuk mengedar borang soal selidik tersebut kepada 150 orang responden yang terdiri daripada masyarakat Malaysia kita. Dan juga kuantitatif, di mana kami akan menyelidik kajian daripada masa ke semasa, daripada jurnal, daripada laman sesawang dan juga artikel-artikel daripada surat khabar. Okey,
Jadi tumpuan kajian kami ini adalah daripada corak kehidupan masyarakat di Malaysia serta dijalankan dengan mengambil kira pandangan dari isu semasa dan dari isu semasa yang berlaku di Malaysia sebagai unsur untuk menyokong kajian kami. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Okay, seterusnya saya akan meneruskan dengan bab 2, iaitu kajian literature. Untuk pengenalan kajian literature kami ialah kedaulatan negara mencakup dua konteks. Pengertian iaitu dalaman dan luaran. Dari segi dalaman, kedaulatan sebagai konsep kekuasaan tertinggi yang dikenal selama ini dalam dunia filsafat hukum dan politik, seperti kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum dan kedaulatan raja. Manakala dari segi luaran pula, konsep kedaulatan itu biasa difahami dalam konteks hubungan antara negara. Manakala yang kedua, ahli falsafah kedaulatan ialah John Bodin menegaskan kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang terdapat dalam sesuatu kesatuan negara. Itu kuasa tertinggi ke atas warga negara dan rakyat wilayah itu sendiri, dan juga satu kuasa yang padu harus diterima oleh semua pihak dan tiada siapa pun harus melanggar kedaulatan negara supaya diterima dan dihormati oleh semua orang. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fazlin Afiq bin Arifin, nombor matrik CF210158. Okey, untuk kepentingan kajian literatur ialah kepentingan kedaulatan adalah untuk mengekalkan kewujudan negara seperti sejauh mana kita boleh bertahan daripada pengaruh luar negara yang negatif seperti pengaruh budaya barat yang tidak elok untuk negara kita. Okay, sikap bersatu padu juga dipupuk bagi mengekalkan kedaulatan sesebuah negara. Jaringan yang utuh dari seluruh jiwa dan rakyat adalah perlu untuk memperkuatkan lagi negara kita. Antara bukti yang nyata, pengebelangan tenaga antara rakyat dan tanah ketika krisis ekonomi melanda pada tahun 1997. Sejarah membuktikan bahawa orang-orang yang tidak setia mengakibatkan kedaulatan negara tergadai dan menyebabkan kepada kemusnahan kepada ekonomi negara kita. Okey, mengkhianati negara adalah dosa besar kerana mengorbankan kedaulatan dan maruah untuk keuntungan mereka sendiri. Kemudahan dan teknologi bukanlah tempat pergantungan sesuatu bangsa dan negara yang kuat. Bangsa harus membangun kekuatannya di atas prinsip-prinsip budaya, ilmu pengetahuan, akhlak mulia, kepercayaan diri yang teguh dan sebagainya. Okey, itu sahaja daripada saya. Untuk metodologi kajian, kaedah pendekatan kajian yang digunakan ialah pendekatan secara kuantitatif. Ini kerana ianya mampu mengukur tindak balas respon serta dapat menganalisis masalah yang dikaji dengan ringkas dan tepat. Untuk itu, pautan soal selidik secara atas talian telah diedarkan kepada 150 orang responden dan mereka terdiri daripada pelbagai kaum. Seterusnya, untuk kandungan borang soal selidik terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A merupakan demografi responden, iaitu terbahagi kepada 3. Kita tanya perkara yang asas seperti jantina, bangsa dan umur. Untuk bahagian B, soalan pengetahuan am, di mana soalan-soalan pada bahagian ini ialah berbentuk pernyataan dan mereka perlu pilih tahap persetujuan yang disediakan. Dia ada skala, di mana skala 1 hingga 5 dan responden perlu memilihlah antara 1 hingga 5. Untuk bahagian C ialah soalan terbuka, di mana jawapan bagi soalan ini merupakan jawapan daripada responden itu sendiri. Seterusnya ialah reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian ini berfungsi sebagai membantu para pekaji dalam proses mengumpul, menganalisis serta membuat pentafsiran data. Soal selidik ini diedarkan secara atas talian dengan cara mengedarkannya di laman WhatsApp berdasarkan objektif skop kajian. Dari soal selidik ini, data yang dikumpulkan
dapat menentukan pengetahuan mahasiswa serta mahasiswi tentang kepentingan dan pengukuhan kedaulatan negara yang dikira sebagai tanggungjawab bersama di antara pihak masyarakat serta pihak kerajaan. Oleh itu, data-data yang dikumpulkan dan diperolehi daripada sampel rawat ini kemudian dianalisis dan dipersembahkan secara statistik perihalen. Salam sejahtera. Saya Valentine Mapan Anak Jalan bernomor matriks AF210092. Saya akan membentangkan tentang kepentingan pengukuhan kedaulatan negara dalam membentuk keharmonian sejagat. Daripada hasil dapatan kajian, di sini kita dapat lihat bahawa majoriti responden menyatakan sangat setuju bahawa mereka akan menjaga maruah negara dengan sepenuh hati. Seperti mana yang telah dinyatakan oleh Dr. Ahmad Zaharuddin, seorang pensyarah kanan di Universiti Utara Malaysia, yang menyatakan bahawa patriotisme ini penting, khususnya kepada rakyat Malaysia dalam menjaga kedaulatan negara. Begitu juga dengan konsep ataupun fahaman nasionalisme yang meletakkan negara dan bangsa pada tahap yang tinggi. Fahaman ini penting kerana ia dapat membentuk masyarakat yang bersikap lebih terbuka dalam mempertahankan kedaulatan negara, seperti mewujudkan konsep identiti bersama seperti mana yang kita tahu sekarang ini, iaitu konsep keluarga Malaysia. Nilai patriotisme ataupun nilai cinta akan negara yang tinggi dapat menyumbang kepada pembentukan generasi yang berakhlak mulia dan berhemah tinggi. Oleh itu, nilai-nilai tersebut penting kerana ia dapat membentuk masyarakat yang harmoni dan saling bertoleransi antara satu sama lain dalam mempertahankan kedaulatan negara. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan peranan masyarakat dan kerajaan dalam usaha mengukuhkan kedaulatan negara. Pada item pertama, iaitu dasar kerajaan tidak semestinya penting dalam mengukuhkan kedaulatan negara. Majoriti memilih tidak setuju, iaitu sebanyak 26.7% bersama dengan 40 orang responden. Item kedua, saya tidak peka akan isu-isu semasa yang berlaku dalam negara ini. Majoriti sebanyak 44 orang responden atau 29.3% memilih tidak setuju. Bagi perkara yang terakhir, iaitu sebagai rakyat, saya tidak semestinya berhak untuk berpartisipasi dalam pemilihan pemerintah. 50 orang responden memilih sangat tidak setuju, yang merupakan majoriti sebanyak 33.3%. Seterusnya, bandingan keresahan yang akan diperoleh dalam pembentukan negara bangsa Malaysia. Item pertama ialah masyarakat Malaysia akan menjadi lebih kuat dengan corak mentaliti dan kesepadan yang ada dalam masyarakat. Sebanyak 90 orang responden memilih sangat setuju, yang merupakan sebanyak 66% dari jumlah keseluruhan. Bagi item kedua, iaitu kebudayaan dan adat di Malaysia yang akan disanjung tinggi oleh negara luar, 68% dari jumlah keseluruhan ataupun sebanyak 102 orang telah memilih sangat setuju. Item terakhir, kemakmuran ekonomi atau kesejahteraan sosial dapat dilahirkan sekiranya kedaulatan negara terjaga. Sebanyak 107 orang responden bersamaan dengan 71.3% responden telah memilih sangat setuju. Terusnya, saya, Hairi Zikri bin Zulkifli akan meneruskan sesi pembentangan ini. Bagi cadangan yang boleh diketengahkan dalam kajian ini ialah yang pertama, kita perlulah berusaha dan bersabar dalam memupuk semangat patriotisme di kalangan masyarakat. Sebagai contoh, dengan mengadakan kempen Hari Bersejarah Negara bagi mengingati sejarah kemerdekaan negara. Yang kedua, kita hendaklah sentiasa bersyukur dan mengenang jasa para tokoh dan pemimpin terdahulu dalam memperjuangkan tanah air. Sebagai contoh, dengan membaca artikel tentang sejarah kemerdekaan negara seperti perjuangan pemimpin seperti Tunku Abdul Rahman serta Wiranegara Lieutenant Adnan Shah Hassan dan lain-lain. Di samping itu, kita juga hendaklah bersifat produktif dalam pembangunan negara dan tidak mengharapkan teknologi atau barangan ciptaan negara luar pada masa akan datang. Negara Jepun, China dan Jerman adalah merupakan contoh utama dalam penghasilan produk tersendiri dan dalam masa sama mengukir antara negara yang gah di mata dunia. Akhir sekali,
kita hendaklah bijaksana dalam mengawal emosi dan tingkah laku ketika negara berada dalam krisis kewangan dan sebagainya. Ini untuk mengelakkan perpecahan sesama rakyat dan pemimpin serta tidak memberi ruang kepada negara asing untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan tersebut. Sebagai kesimpulan, berdasarkan kajian telah dibuat dan merujuk kepada dapatan soal selidik yang telah dijawab oleh responden, kita mendapati bahawa masyarakat Malaysia masih lagi mempunyai nilai patriotisme yang tinggi dan semangat kerjasama dalam menjaga kedaulatan negara. Seterusnya, negara Malaysia masih lagi aman daripada ancaman luar. Ini kerana Malaysia mempunyai barisan hadapan yang mampu menerajui negara dan mengatasi permasalahan yang berlaku di dalam negara. Selain itu, kesedaran tentang kepentingan kedaulatan untuk dijaga bersama dalam kalangan rakyat juga amat memuaskan. Ini kerana negara Malaysia mempunyai pelbagai budaya dan bangsa yang bersatu padu, menjalankan peranan masing-masing dalam menjaga keamanan dan kedamaian negara tanpa mengira warna kulit dan agama. Akhir sekali, sejarah perjuangan kemerdekaan negara juga masih lagi segar dalam segenap lapisan masyarakat di Malaysia. Sebagai contoh, sambutan Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia selalu mendapat sambutan hangat di negara ini walaupun pada 2 tahun terakhir ini sambutan kemerdekaan dijalankan secara sederhana. Namun begitu, sambutan melalui kempen dan pertandingan seperti kuis kemerdekaan secara atas talian sangat mendapat sambutan daripada rakyat berbilang bangsa di negara ini. Dengan nilai murni yang ada dalam lapisan masyarakat di negara ini, keharmonian dan kedaulatan negara akan terjaga dan tidak tercabar. Sekian daripada saya. Terima kasih.